Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang nih 21 hari bulan Desember 2019, pukul 8.19 pagi. Bangun, masih bangun lagi. Badan pun kan masih bangun lagi, belum tidur lah. Nah, gitu tanya lebih kurang lah. Gini, ini first time aku buat podcast. So aku nih sebenarnya mau ceritakan tentang dalam podcast nih pasal beberapa hal yang aku concern, yang buat aku sakit hati, sakit mata, sakit kepala membaca, terutama di bagian Facebook lah, Facebook, Twitter, tentang isu-isu yang kadang-kadang manusia ini sebenarnya dia ambil satu berita dan dia buat atas pendapat dia sendiri. Iya memang betul lah, benda itu kan tidak salah, benda itu kan ya opinion kau, pendapat kau, dan bukan pendapat aku, dan bukan hak aku untuk membenci pendapat kau. Ya itu kita buat klarifikasi dulu. Cuma kita ambil satu bab politik. Pasti semua tahu pasal perkataan macai, yang utamanya sekarang di Malaysia lebih hebat antara panggilan macai parti A dengan macai parti B. Aku tak tahu kalau ada orang sependapat dengan aku. Mungkin tidak ada, mungkin ada, mungkin separuh-separuh. Aku tuh macam mana, aku rasa tekanan, kadang-kadang sakit hati, tapi tidak dapat meluah. So kadang-kadang benda nih, ya politik gitu kan, politik, pilihan raya. Kadang-kadang bahkan habis pilihan raya pun benda tuh masih bersambung. Macai parti A burukan parti B, macai parti B memburukkan macai parti A. Panggilan macai dia kan. Sebenarnya kan penyokong-penyokong nih, kenapa ndak boleh ambil hormati keputusan aku mengundi parti A, jadi penyokong parti B mesti menghormati pendapat aku. Namanya kan demokrasi. Tapi apa yang terjadi di Malaysia, bila aku sokong parti A, aku terus otomatis akan dicop macai parti A, sedangkan itu pendapat aku. Kita kembali pada sistem demokrasi itu sendiri. Lagipun kita bebas bersuara. Tapi bila aku memilih parti A, otomatis aku dicabut macai parti A. Begitu pula juga bila aku memilih parti B, aku dicop otomatis sebagai macai parti B. Oke. Aku pernah nampak sampai kawan bergaduh kan, kawan sampai bergaduh gara-gara aku pilihnya ini, aku pilihnya itu, aku pilihnya ini, aku pilihnya itu. Dan di sini aku terus terang, yang aku nih bukan salah satu fanatiknya arah politik. Aku cuma lebih suka memerhati. Dan bila orang tanya aku, baru-baru ini pilihan raya kau pilih apa, aku tak payah beritahu. Cuma bagi aku, bila aku tidak memilih, untuk ambil keputusan untuk tidak memilih, aku dipaksa untuk memilih. Aku tak tahu kalau orang akan cakap itu kan kewajiban kau sebagai seorang rakyat harus memilih. Oke, begini aku terangkan. Adakah aku harus dipaksa untuk memilih bila aku tiada seorang yang bagi aku mencukupi kriteria aku untuk kupilih?
Ini selalu terjadi. Sebab kita bayangkan sajalah, apabila pilihan raya, debatnya bukan pasal aku boleh buat ini, lepas tu yang satu aku boleh buat ini. Di awal perdebatan, di hujung perdebatan akan saling buka aib ini buka aib ini buka aib ini buka aib ini. So otomatis kau akan hanya melihat sisi gelap daripada sistem pemilihan raya itu sendiri. Sedangkan kalau kita tengok debat-debat di sekolah kan, kita akan membuka satu-satu. Iya, kita akan membuka kebaikan tanpa perlu memburukkan pihak lawan. Begitu. Tapi bila masa berkempen, kamu akan lihat parti A memburukkan parti B, parti B memburukkan parti A. Dan bagi aku sendiri, politik yang sekarang ini sebenarnya kotor. Itu bagi pendapat aku. Macam mana? Sistem tu sendiri pun sudah tidak bersih. Okay, contoh. Aku tidak salahkan kerajaan terdahulu, aku tidak salahkan kerajaan sekarang. Ambil contoh lah. Sekejap. Pemilihan, setiap kali pilihan raya mesti ada yang ini cakap bawa pengundi hantu, yang ini cakap bawa pengundi hantu. Dan salah satu kelemahan sistem itu sendiri adalah bukan memburukkan yang menjaga pilihan raya ya. Mungkin sistemnya. Saya tidak menyalahkan orang, mungkin kita ambil pendekatan terbaik, menyalahkan sistemnya lah. Sebab sistemnya itu sendiri kemungkinan saya ingin klarifikasi, tidak menuduh, kemungkinan kotor, tidak bersih, tidak tulus. Tapi kemungkinan juga benda tu dibuat-buat untuk menjadi hoax, untuk menjadi kelemahan pihak parti mana-mana yang berkaitan. Bagi aku apapun parti yang memerintah, setiapnya mesti ada keburukan lah atau kebaikannya. So sebab itu aku mengambil keputusan aku tidak untuk memihak sesiapa selagi tidak menjumpai apa kriteria. Tetapi berbalik kepada penyokong, bila kau tidak memilih, dicakap kau tidak menunaikan kewajipan sebagai seorang rakyat. Bila kau memilih, kau otomatik akan dipanggil macai. Contoh parti A, macai parti A. Parti B, macai parti B. Jujur saya katakan sendiri. Tidak bolehkah selepas pilihan raya, okey cukup. Stop untuk memburukan mana-mana parti yang menang atau parti yang kalah. Tidak bolehkah bersatu kita sebagai rakyat menjalani hidup bersama tanpa memburukkan kau macam ini, kau macam ini. Bagi aku benda tu bullshit, benda tu tak masuk akal. Kita ada pemikiran, kita ada hak masing-masing untuk memilih. Kenapa bila kau memilih benda yang berbeza dari aku harus membenci pilihanmu? Macam saya cakap di awal. Itu maksud saya. Sekarang ni pun banyak lagi contoh yang kita nampak di Facebook. Ini saya nak bahas terlalu panjang sebab kemungkinan saya salah, kemungkinan saya betul, dan kemungkinan saya salah 100% pun ada. Baru-baru ni
permulaannya dari tahun-tahun lalu lah. Tahun lalu beberapa isu naik, isu pasal Muslim Uighur di China. Pihak government China telah membantai penduduk Muslim Uighur di China. Okay. Dan baru-baru ni PM kita sendiri Tun M ada mengatakan bahawa something lah pasal ini, saya minta maaf kalau salah. Seakan-akan Tun M tidak menyokong ataupun mengambil jalan selamat untuk tidak mengecam China atas tindakan kepada Muslim Uighur. Jalan selamat. So, setelah seputar kejadian itu berlaku, timbul satu poster yang membuat saya faham orang ni tak salah ataupun tak juga 100% betul, tidak 100% salah. Mungkin dia ada pendapat dia, saya ada pendapat saya. Bagi saya, apa yang Tun M lakukan, saya tidak akan menyalahkan 100% apa yang dia buat. Kita ambil contoh, Tun M Perdana Menteri. Malaysia negara kecil. Di dunia ada kuasa besar, contohnya sekarang ada 3 kuasa besar. Amerika, Rusia dengan China. Malaysia sekarang berada di tengah-tengah. Sama ada lari ke Amerika, lari ke Rusia, lari ke China. Bila Tun M mengatakan something untuk tidak support atau tidak mengecam, beginilah, simple. Jika Malaysia tidak mengecam, apa yang akan terjadi pada tindak Muslim Uighur? Akan jadi pembantaian. Satu, bila Malaysia mengecam tindakan ke atas Muslim Uighur, adakah konsekuensinya Muslim Uighur akan bakal tidak dibantai lagi? Sebab kita harus ambil tahu kriteria China kuasa besar seperti Amerika. Okey. Adakah tindakan mengecam akan membuat perkara pembantaian tersebut hilang? Bagi saya tidak. Bagi saya, tindakan kecaman tidak akan mendatangkan apa-apa. So, we do what we can do. Okay. Jika sesuatu tindakan tidak mendatangkan apa-apa hasil, tiada gunanya. Okay. Contoh, saya ambil contoh. Amerika membantai penduduk Palestin. Malaysia mengeluarkan tindakan dengan mengecam perbuatan itu sekeras-kerasnya. Apa yang jadi? Adakah tindakan tersebut menjadikan sesuatu efek atau kesan terhadap tindakan apa yang kita buat tadi? Tiada. Palestin sentiasa setiap hari dibom, sentiasa ada pembantaian Palestinian, semua masih ada. So, adakah tindakan kecaman mendatangkan hasil? Tidak. Satu lagi, kita ambil antara apa yang dibuat, yang mana paling less keburukan. Okey, less keburukan. Walaupun Malaysia tidak mengecam tindakan China ke atas Muslim Uighur, ini kalau tidak silap, saya ada tengok satu video pasal Tun M mengatakan bahawa pelarian Muslim Uighur ada yang lari ke Malaysia kemudian dihantar di Turki. Ini kemungkinan fakta dia betul, kemungkinan faktanya salah.
So bagi saya, tanpa tindakan mengecam, Malaysia masih boleh membantu. Oke. Sebab kedua, adakah tindakan Malaysia tidak mengecam itu sebetulnya buruk? Bagi saya tidak. Salah satu negara Islam yang kuat, yaitu Turki, telah pun mengecam tindakan China. Tetapi negara-negara Islam besar yang lainnya, apa yang mereka buat? Terutamanya Arab Saudi. Apa yang dia buat? Diam seperti macam mana Israel membantai Palestin, apa semua. Begitu juga Rohingya, apa semua. Mereka tetap diam. Apapun yang terjadi kepada kaum muslimin itu mereka sentiasa diam. Saya tidak minta sahabat-sahabat semua yang mendengarkan ini untuk mempersetujui apa yang saya katakan. Tapi cobalah kita berpikir sebagai konteks seorang pemimpin. Sebab pemimpin setiap satu keputusan yang dijalankan atau yang keluar daripada pemimpin itu tidak semestinya buruk 100%. Kemungkinan ada kebaikan, ada keburukan. Nah, itu maksud saya. Tapi saya tidak menyokong, ya. Saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak menyokong sepenuhnya Tun M. Sebab dia juga manusia. Kemungkinan dia benar, kemungkinan dia salah. Cuma itulah apa yang berlaku di timeline saya. Setiap satu kali berita keluar, netizen ni direct terus blame. Okey, dia ni salah, dia ni tak betul, dia ni orang tua gila, orang tua nyanyuk. Saya terus terang bro, kau tahu macam mana jadi pemimpin sesebuah negara? Kau tidak tahu berapa tanggungjawabnya itu tinggi. Sama seperti Datuk Seri Najib sebelumnya. Bagi saya, Barisan Nasional sepatutnya ataupun penyokong-penyokongnya ambil pendekatan muhasabah diri. Apa punca kekalahan dorang di pihak yang lain, bukan tambah menjadi penyokong taklid buta. Kau penyokong ni, direct aku macaikan kau, dan pihak lawan pun buat benda yang sama. Benda ni tak akan habis. So, jadi stop jadi penyokong taklid buta yang buta-buta menyokong pemimpin seolah-olah pemimpin tu nabi, pemimpin tu rasul. Bullshit kamu semua yang menjadi penyokong macam itu. Bolehkah walaupun berbeza parti politik kita harus berteman, kita harus bersatu? Lupa. Terus terang bro, aku inti betul dengan penyokong-penyokong parti macam begini nih. Tak bolehkah kita hidup dengan aman walaupun berbeza parti politik tanpa menjatuhkan maruah sesiapa pun? Sejurus bagi saya, kau memburukkan mana pihak lawan, kau tak akan membangunkan negara. Malahan benda tu hanya menjadi satu perpecahan. Menjadi Malaysia tu menjadi ada dua kelompok besar. Yang hanya menunggu ada time bomb tengah-tengah, bila meletup pap berperang dua-dua.
Itu salah satu keresahan lah, terutama yang keluar di timeline media sosial saya yang sekarang ini banyak dengan politik apa semua tuh aku pun pening. Salah kamu konfirmasi benda tuh dengan menyangka buruk dengan orang tuh kan, disebabkan dia ada perihal buruk kita terus direct assume orang ni dia buat keputusan buruk. Sorry bagi kawan-kawan yang non muslim, bagi saya seorang muslim kan kita ada diajarkan bila seorang yang fasik membawa berita, kabar berita, tolong selidiki dulu kabar berita tersebut sama ada berita buruk ataupun berita baik. So setiap apa yang jadi sepatutnya kita kena identify, kita kena siasat benda itu betul atau tidak. Ya kalau tidak kita tolak, kalau buruk ya kalau baik ya kita terima. Itu salah satunya lah, situasi yang sering berlaku. Dan kadang-kadang tahu benda tuh jadi annoying dia macam tahap babi, anjing semua keluar lah. Sorry kalau saya kasar, sebab sini saya boleh bebas. Yang mau mendengar dengar, kalau tidak mau dengar oke, terpulang. Sini saya cuma meluahkan apa yang saya rasa. Saya ibaratkan ada satu kawan dia penyokong parti A, tapi dia tidak pernah mengatakan parti yang berlawanan, penyokong parti yang berlawanan ni macai, kau ni penyokong si babi begini. Dia sebab dia punya rasa diri masih hormat dengan okey, kau pilih ni aku hormat kau. Okey, sudah selesai. Tapi yang sedihnya pihak lawan masih menganggap dia macai. Iya sudah, bagi aku tuh sendiri ya sudah. Dia sudah katakan pandangan dia terhadap apa yang dia ketahui, apa yang dia percayai tentang menyokong parti A. Tapi bila dia parti B tidak menyokong pendapat dia, jadilah perpecahan. Mungkin setakat ni dulu. Saya pun tidak terlalu panjang membahas benda ni. Lagipun ini baru first podcast, baru belajar masalah dia. So saya tidak akan serius benda ni. Saya tidak akan setiap masa serius bawa benda yang serius, bawa isu yang serius. Saya cuma mencuba untuk meluahkan rasa kesal, rasa terkesan, macam begitulah. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.